Yang penting dalam hal ini ialah apa yang saya boleh nampak Sharon cakap tadi yang berkenaan dengan pembeli dengan penjual ni, walaupun ada agreement dan ada bayaran dan sebagainya, apa yang saya boleh nampak ialah kita juga kena lihat siapakah yang mengendali proses perjanjian ini. Maksud saya, who's behind it? Is this person, adakah orang ini yang betul-betul experience atau tidak? Sebab kita tak mahu macam cara cakap tadi, copy of lease option memang boleh dapat, tapi jika niat pembeli dan juga penjual itu tidak serasi ataupun mereka ada hidden agenda, maka di situ akan wujud masalah. Dan saya masih lagi ingat Syamila and Sharon pernah beritahu berkenaan dengan option, lease option ini, ialah kita kena interview. Syamila, apakah soalan-soalan yang kita akan tanya dalam interview ini kalau kita nak faham dengan lebih baik jika seorang itu mempunyai niat yang baik untuk menjual atau membeli lease option ini? Untuk tuan punya tanah, tuan punya hartanah tersebut, sekiranya ingin membuat lease option, ada beberapa soalan yang harus ditentukan oleh pihak peguam sebelum membuat sesuatu perjanjian tersebut. Iaitu kita harus tahu apakah latar belakang kewangan tuan punya tersebut untuk kita membuat satu anggaran tentang adakah tuan punya ini mempunyai satu niat yang betul-betul untuk membuat lease option, ataupun dia cuma ingin mencari seseorang pada masa itu untuk selamatkan hartanahnya daripada dilelong, dan kemudian mungkin dia ada niat untuk menjual hartanah tersebut kepada orang lain atau melakukan perkara-perkara yang di belakang di sebalik perjanjian lease option tersebut. Jadi latar belakang kewangan dia ada hartanah, berapa hartanah, sama ada masih di bawah pinjaman bank, berapakah hutang yang terlibat untuk hartanah tersebut, dan juga secara keseluruhan apakah hutang dia terhadap pinjaman-pinjaman yang lain, untuk kita tahu sama ada dia ada possibility of the person being blacklisted ataupun namanya akan terpapar dalam CTOS atau CCRIS, atau mungkin juga menuju ke arah bankruptcy. Mungkin dia ada lagi satu hartanah yang dia tak bayar, yang bank telah pun lelong dan wang lelongan itu tidak cukup, maka bank akan memulakan tindakan sivil terhadap orang tersebut untuk mendapatkan kembali wang tersebut, dan dia tidak mampu untuk bayar dan ada proceeding bankruptcy pada masa itu yang mungkin dia tidak akan dedahkan kepada peguam. Jadi peguam harus tahu latar belakang kewangan orang itu amat penting. Mungkin pada masa itu perintah bankruptcy belum lagi dijatuhkan, masih dalam proses. So kita buat bankruptcy search pun kita tidak akan tahu. Tapi jika kita buat search untuk CTOS, kita mungkin dapat tahu bahawa terdapat satu tindakan bankruptcy terhadap orang itu. Itu adalah untuk saya itu adalah satu soalan yang amat penting, mustahak untuk kita tahu apa latar belakang kewangan untuk kita determine niat si tuan punya tersebut, supaya tidak ada apa-apa masalah kepada orang yang menyewa hartanah tersebut. Kerana orang yang menyewa ini dia akan membayar satu option sum seperti yang Sharon katakan tadi untuk membolehkan tuan punya membayar kepada bank mungkin untuk menghentikan option tersebut. Jadi hak orang yang membayar itu haruslah dilindungi juga. Jadi bila kita tahu latar belakang kewangan tuan punya, kita dapat membuat apa-apa langkah ataupun kita boleh membuat nasihat-nasihat yang sewajarnya kepada kedua-dua pihak.
Seperti yang kita telah explain tadi, it's a very good discussion berkenaan dengan list option. Walaupun ini merupakan topik kali kedua kita bercakap mengenai list option. Ini 3 bulan dulu kita pernah sentuh berkenaan list option. Kali kedua kita bercakap dengan part 1, part 2, list option, cara-caranya, bagaimana dan sebagainya. Kita kena faham bahawa list option ini merupakan salah satu cara untuk kita keluar dari sesuatu masalah. Especially masalah jika hartanah kita kemungkinan dilelong dan hartanah kita pula susah untuk mendapatkan pembeli, maka di situ kita ada satu masalah yang paling besar. Apa yang akan berlaku ialah bila mahkamah ataupun bank itu cuba hendak lelong hartanah tersebut, jika tiada pembeda, hartanah tersebut harga rizabnya akan diturunkan sebanyak 10% sehingga 10% setiap kali ianya dilelong. Jika kali pertama contohnya 300,000, kali kedua lelongan dia mungkin turun ke 270,000 dan seterusnya turun ke 243,000 dan seterusnya akan turun lagi 10% sehingga hartanah tersebut dijual. Tapi anda kena faham, kadang-kadang hartanah nilai harga rizab itu nilainya akan berkurangan sehingga tarikh nilaian yang dibuat. Maksudnya jika nilaian report ataupun satu report penilaian yang dibuat itu boleh digunakan untuk 2 tahun. Maksud jika harganya turun dah lebih 2 tahun, kemungkinan hartanah tersebut akan dinilai semula dan harganya akan naik balik. Itu adalah satu isu. Tetapi kita kena faham, jika hartanah tersebut susah dijual dan kita hanya menunggu masa untuk jual di lelongan awam, kemungkinan kita akan atau rumah kita akan dibeli pada satu harga yang cukup rendah setelah melalui beberapa lelongan. Tapi ingat, semua kos lelongan itu akan di-charge balik kepada peminjam. Itu pertama. Keduanya pula, bila kita tidak dapat menjual pada masa yang terdekat melalui list option ini, jika hartanah tersebut dijual dalam lelongan pula, kita ada lagi satu masalah yang akan timbul, di mana kita tidak dapat memiliki satu lagi hartanah sebab semua bank tidak akan memberi pinjaman kerana kita akan disenarai hitam. So ini merupakan pushing factor untuk sesiapa itu untuk consider list option, untuk menggunakan list option ini sebagai salah satu kaedah untuk keluar daripada masalah mereka. Dia bahagian kedua pula, mengapa kita nak beli? Saya boleh pergi di lelongan awam dan beli hartanah tersebut. Mengapa saya tak nak buat demikian? Pertamanya, kemungkinan saya terpaksa beli hartanah tersebut di mana dia ada banyak masalah-masalah lain. Jika saya dapat membuat satu list option agreement dengan sesiapa yang ada masalah kewangan seperti ini, senang untuk saya ialah saya tidak dapat tidak payah untuk tunggu untuk dapatkan pinjaman perumahan. Kalau saya dapat pinjaman pun saya tidak masalah, sebab saya boleh bayar bulan-bulan. Mungkin untuk tahun ini bajet saya dah cukup, saya tak boleh beli rumah hartanah lain dah, memang dah cukup, tak boleh beli. Saya hanya boleh dapat pinjaman tahun depan. So sedangkan hartanah tersebut satu hartanah yang cukup baik. So kita ada two pushing factor untuk kedua-dua pihak ini datang dan duduk dan go into an agreement. Tapi kena faham, kedua-dua orang ini mestilah seseorang yang jujur, yang ada niat yang baik, dengan they have their own reasoning mengapa dia nak datang buat list option ini. Itu perkara ketiga. Perkara keempat, tak kisah ada niat yang baik, kedua-duanya ada pushing factor dia.
Yang keempat ni kalau tak ada, masalah besar. Peguam. Kalau peguam itu tiada pengalaman yang secukupnya dalam list option, maka timbullah banyak masalah kemudian hari. Maka Sharon dan Syamila pada hari ini telah pun memberi satu cadangan bagaimana seseorang itu boleh menjual hartanah sebelum pergi ke lelong, sebelum hartanah itu dilelong, dan juga seseorang itu boleh memiliki hartanah walaupun mereka tidak dapat mendapatkan pinjaman. Satu kaedah list option. Sharon, sebelum Sharon buat kesimpulan, Syamila, apa kesimpulan yang Syamila boleh buat pada hari ini? Apakah kesimpulan yang Syamila boleh buat pada hari ini? Okey. Untuk saya melihat list option ini sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kewangan ataupun untuk menyelamatkan hartanah kita daripada dilelong, di mana kita tanpa dilelong, tanpa melalui proses lelongan yang agak panjang dan melibatkan kos yang tinggi, kerana semuanya akan dibayar oleh orang yang membuat pinjaman, maka kita boleh cari orang yang sesuai untuk membuat satu perjanjian list option. Orang yang sesuai, maksud saya adalah yang tidak dapat membeli hartanah lain pada masa tersebut, yang mempunyai masalah-masalah seperti masalah dapatkan pinjaman, tiada wang untuk membayar deposit dan sebagainya. Maka cari orang sebegitu, buat satu transaksi list option dan selamatkan hartanah kita daripada dilelong. Dan pada masa yang sama, kita akan mempunyai hak untuk menetapkan harga untuk hartanah kita. Bukan mahkamah yang tentukan, bukan juru nilai yang tentukan, tetapi kita tentukan harga untuk hartanah yang kita miliki tersebut, dan kita akan menjualnya secara satu proses yang sah, tidak perlu dilelong, tidak perlu nama kita diiklankan dalam surat khabar, kerana setiap kali ada lelongan, nama akan diiklankan. Tidak perlu melalui proses sebegitu, dan tidak perlu ada masalah senarai hitam, sitos dan sikris dan sebagainya. Jadi untuk segala masalah ini, list option merupakan satu jalan penyelesaian yang terbaik. Thank you, Syamila. Thank you.